السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memberikan kita nikmat hidup pada saat ini. Dan saat kita hidup pada malam ini, kita dapat menyambut akan maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kita kepada Sayyidina Rasul, sebagai tanda ingatan yang kuat kita kepada Sayyidina Rasul, sebagai tanda kerinduan kita kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tanda-tanda yang kita tunjukkan pada malam ini, tanda kasih kita, tanda bersangatan ingatan kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh baginda Nabi kita, diterima oleh baginda Nabi kita. Dan mudah-mudahan dengan asbab kita berhimpun pada malam ini, besok di yaumul akhirah kita dapat sebahagian daripada golongan yang mendapat syafaat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kedatangan saya pada malam ini bukannya saya nak mengajar tuan-tuan, sebab saya bukan orang alim, saya bukan ustaz pun, saya bukan siapa-siapa, dan saya hanya pengemis rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti mana yang disebut oleh Nabi kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun satu ayat yang kita tahu. Kedatangan saya di masjid tuan-tuan ataupun surau diri Jumaat Wanung ini, saya ingin bertemu dengan seluruh jamaah yang ada. Keinginan saya ini mudah-mudahan menjadi asbab saya dan tuan-tuan kita mendapat naungan arasy Allah seperti mana yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi asbab besok di akhirat kita boleh saling tolong menolong, syafa'ah bisyafa'ah di antara satu sama lain. Kerana selain daripada syafaat baginda Rasul, ada syafa'atul muslimin, syafaat orang Islam yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita ini, pertemuan kita pada malam ini menjadi silah ataupun satu hubungan persahabatan di dalam Islam di antara kita. Moga-moga apa yang kita buat pada malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita cerita tentang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya kita tak mampu nak cerita, tuan-tuan. Sebenarnya kita sendiri apabila menyebut tentang insan ini, kita tak mampu nak sebut dengan kata-kata, kerana insan yang paling baik, insan yang kita tidak boleh ungkap langsung kebaikannya dengan kata-kata mulut kita yang terlalu banyak berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab Sayyidina Rasul kita mendapat nama sebagai nama seorang Islam, yang kita tak perlu pun menemui jalan penyiksaan dan kezaliman orang-orang kafir musyrikin. Kita lahir sahaja, kita terus telinga kita diazankan oleh ayah kita, dan telinga kiri kita diiqamatkan oleh ayah kita. Kita lahir saja, terus kita dapat mendengar dua kalimah syahadah. Tidak seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Mereka terpaksa mengharungi beberapa ujian yang besar. Mereka terpaksa mengharungi beberapa kesakitan tubuh badan. Mereka terpaksa meninggalkan keluarga mereka demi untuk Allah dan Rasul. Kita dalam keadaan yang lahirnya terus Islam dan terus diiktiraf sebagai seorang mukmin, maka kita kena bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah. Sebab itu jangan sekali-kali kita melupakan akan tubuh insan ini, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita melupakan akan tubuh insan ini, iaitu insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insan ini telah menangis 1400 tahun dulu sebelum kelahiran kita. Kita tak lahir lagi, tapi Nabi kita telah menangis untuk kita. Kita tak lahir lagi, tapi Nabi telah mengkagumi dan membanggakan kita semua. Kita tidak lahir lagi, Nabi telah mendoakan agar kita tidak ditimpa akan musibah dan bala yang besar. Begitulah kasihnya Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, tuan-tuan, ketika kita menyebut akan nama ini, kita dapat merasakan bagaimana kasihnya baginda Rasul kepada kita. Tetapi apakah tindakan kita sebagai seorang umat Muhammad ini, kita mampu untuk membalas kasih sayang itu? Bagaimana kita ingin menunjukkan kasih sayang kita kepada Sayyidina Rasul yang terlalu sayang kepada kita? Ada satu hadis yang mana tatkala Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril berkata kepada Nabi kita Muhammad, "Ya Rasulullah, pada hari ini Allah Ta'ala telah mengarahkan supaya mengkuatkan akan api nerakanya dalam keadaan yang begitu kuat." Pada ketika itu Rasulullah bertanya tingkatan-tingkatan neraka ini. Lalu Jibril bagi tahu dekat Nabi, tingkatan ini untuk golongan ini, tingkatan ini untuk golongan ini, tingkatan ini untuk golongan ini, sampai tingkatan yang ketujuh.
Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tingkatan ini untuk siapa? Pada ketika itu tuan-tuan, Jibril dia diam seketika. Rasulullah tanya lagi, wahai Jibril, tingkatan ini untuk siapa? Jibril diam lagi seketika. Sehingga kali yang ketiga Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril. Maka Sayyidina Jibril berkata, ya Rasulullah, tingkat yang ketujuh ini adalah untuk umatmu, wahai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis teresak-esak. Setengah riwayat menyatakan Rasulullah tidak keluar daripada rumahnya melainkan hanya salat berjamaah. Dan satu perkara yang tak pernah dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada di antara mereka, apakah kalian melihat Rasulullah? Mereka kata, kami tak nampak pun tubuh badan Nabi lagi. Kami tak tengok pun Nabi. Apa yang terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang terjadi kepada kekasih Allah? Lalu mereka bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertanya, wahai Ummul Mukminin, apakah Rasulullah ada di dalam rumahmu? Maka Sayyidatina Aisyah kata, ada. Rasulullah menangis sujud kepada Allah hampir 3 hari 3 malam. Lalu Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa yang menyebabkan sedemikian? Maka Rasulullah berkata, aku kasihan, aku sedih melihat akan apa yang telah aku dengar yang diberitakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada tentang ada neraka bagi umatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang beginilah akan sifat yang Nabi tunjukkan kepada kita. Sebab itu kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mempunyai sifat kasih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yurham, maka tidak berhak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada malam saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan apa yang Nabi didik kepada umat Islam seluruhnya. Antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, didikan Rasulullah kepada kita semua. Antaranya yang pertama, iaitu Rasulullah didik kita supaya kita semua ini dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuan-tuan? Allah nyatakan dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nabi didik kita supaya kasihkan Allah. Nabi ajar kita supaya kita kena cintakan Allah. Nabi ajar kita supaya kita sayangkan Allah. Kita dapat duduk pada golongan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu anugerah, tuan-tuan. Kita dapat duduk sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kurnia, tuan-tuan. Umat terdahulu dia buat satu kesalahan, lalu Allah hapuskan keseluruhnya. Kita, tuan-tuan, bukan satu salah. Kita buat terlalu banyak salah. Saya, tuan-tuan, dalam tiap-tiap kuliah saya selalu cerita perkara ini. Siapa yang, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan cuba kita fikir, bilakah hari terakhir kita dengar keburukan orang lain? Bilakah hari terakhir kita mengatakan keburukan orang lain? Kalau baru minggu lepas, tuan-tuan, kita dengar keburukan orang, baru minggu lepas, tuan-tuan, kita baru cerita saja buruk orang. Kalau bulan lepas, kalaulah awal tahun ini, baru saja kita dengar akan aib orang, baru saja kita cerita tentang aib orang. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
seluruh amal saleh kita akan dihilangkan oleh Allah dengan diberikan kepada orang yang kita katakan aibnya, kita dengar aibnya, kita buka aibnya. Yang kata ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna jika baru minggu lepas kita dengar aib orang, baru minggu lepas kita kata aib orang, bermakna bermula daripada minggu lepas sehingga akil balik kita, pada ketika itu seluruh amal saleh kita telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dihapuskan daripada suratan amal kita. Maka yang tinggal hanyalah kejahatan kita masa lampau, yang tinggal hanyalah kejahatan kita tuan-tuan pada saat ini. Itu jika satu orang, kalau dalam hidup kita telah buka aib orang 1000 orang, 100 orang, kita telah dengar aib mereka 1000 orang dan 100 orang, apa yang ada dalam diri kita, apa lagi yang tinggal kebaikan di dalam tubuh kita, dalam suratan amal, catatan amal kita, amal kebaikan kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kadang-kadang kita tak sedar tentang kasih dan sayang Allah. Allah masih lagi beri peluang kat kita. Selalu orang kata, ustaz, saya buat dosa, nanti saya minta ampun. Saya buat dosa, saya minta ampun, selesai. Tuan-tuan, ini bukan dosa dengan Allah, ini dosa dengan orang. Tuan-tuan, dosa dengan orang ini, apa katanya, apa kata Nabi kat kita? Selagi mana orang itu tidak memaafkan kita, selagi itulah kita akan tergantung, kita akan terhalang untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika mana orang yang telah kita zalim itu, dia maafkan kita, dia redha semua kezaliman kita ke atasnya, pada ketika itu barulah kita dapat cium bau syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini bukan cerita dengan Allah, ini cerita dengan orang. Tuan-tuan, kita tak ambil peduli pun tentang dosa-dosa ini, kita tak ambil kisah pun tentang kesalahan ini. Tuan-tuan, hablum minallah dan hablum minan nas kita kena jaga. Sebab itu Allah masih lagi beri peluang kepada kita hidup pada malam ini, supaya kita kembali kepada Allah dengan penuh rasa untuk balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti kata, kita ini tuan-tuan rujuk dan kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita rasa kita ni terlalu baik, tuan-tuan, kita lah ahli syurga. Tuan-tuan, perasaan itu telah berlaku kepada seorang insan yang namanya Azazil. Takkan kita lupa tuan-tuan, Azazil ini, Azazil ini duduk di dalam syurga Allah, tuan-tuan, lama sangat, berkawan dengan malaikat Allah. Tetapi dia tak boleh buang, tuan-tuan, rasa baik dalam diri dia. Dia tak boleh buang rasa yang dia tu bagus dalam diri dia, sehingga dia sanggup berkata, wa ana khairum minhu, akulah terlebih baik daripada Nabi Adam AS. Ya Allah, aku dengan Adam, aku lagi baik, kata Azazil. Pada ketika itu dia dihambat oleh Allah, dihalau oleh Allah daripada syurga. Tuan-tuan, dalam hidup kita berapa kali kita rasa baik dengan orang lain, kita rasa kita lebih alim daripada orang lain, kita rasa kita lebih bagus daripada orang lain. Tuan-tuan, kita yang belum masuk syurga, kita tak mampu buang perangai ni, kita tak mampu buang sifat ni, apakah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam syurga? Makhluk yang rasa macam tu, tuan-tuan, Allah halau daripada syurga. Kita yang belum masuk syurga dah rasa macam tu, tuan-tuan, Allah nak jemput kita kah? Seperti mana yang Allah nyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, tak ingatkah Iblis ni, tuan-tuan, sekali saja dia tak sujud dengan Allah, Allah halau daripada syurga.
Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, dalam hidup kita berapa kali kita tinggalkan sujud dengan Allah? Daripada umur kita akil balik sampailah. Iblis sekali saja. Sekali saja dia meninggalkan sujud kepada Allah, lalu Allah halau dia daripada syurga. Dalam hidup kita, berapa kali kita telah tinggalkan sujud kepada Allah? Kita kata apa, tuan-tuan? Allah Maha Pemurah. Kita kata apa, tuan-tuan? Kita boleh kata lagi. Kita boleh kata lagi, tuan-tuan, dengan berbagai-bagai alasan. Kita tak pernah rasa takut pun. Kita tak pernah rasa takut pun. Kita lewatkan salat, tuan-tuan. Kita lewatkan salat walaupun ada ancaman daripada Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka willah bagi orang yang semayang dalam keadaan yang lalai. Ujung-ujung waktu baru nak semayang. Kita lalai ni bukan sebab akhirat, tuan-tuan. Kita lalai ni sebab dunia. Kita takhirkan semayang sebab urusan dunia. Kita takhirkan semayang bukan urusan akhirat, tetapi semuanya atas sebab urusan dunia. Tuan-tuan, kita tak boleh tipu Allah, tuan-tuan. Sebab malaikat dok ada di kiri kanan kita. Dia yang catat segala apa yang kita buat. Sebab itu, tuan-tuan, dalam dunia kita boleh bagi apa-apa alasan sekalipun, tetapi ingat di akhirat besok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuan-tuan, kena ingat dosa tangan kita. Saya selalu cerita benda ni. Kita jangan ingat kita dah lepas, tuan-tuan. Masa kita bekerja dulu, apa yang kita buat dengan tangan kita, apa penipuan dan pengkhianatan yang telah kita buat dengan tangan kita. Masa kita bertugas dulu, apa yang telah kita gunakan tangan ini untuk pengkhianatan dan penipuan, tuan-tuan. Orang yang beladang, orang yang ada kebun, apa pengkhianatan yang dia telah buat dengan urusan ladang dia dan urusan kebun dia. Apakah dia pernah menipu, tuan-tuan, untuk mendapatkan suatu perkara? Ketika perkara ini berlaku, maka tatkala itulah malaikat yang mencatat segala amal kejahatan kita, dia tidak akan leka dan dia tidak akan lalai. Dia terus catat, dia terus catat, dia terus catat. Saat itulah, tuan-tuan, kerana kita lupa, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, fadhuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha. Asalkan kita lupa adanya hari pembalasan itu. Tuan-tuan, Allah dah ingat kat kita tiap-tiap minggu, tuan-tuan, surah As-Sajdah. Kaki kita, dia akan bercakap dengan Allah. Mata kita akan bercakap dengan Allah. Telinga kita akan bercakap dengan Allah. Semua akan mengadu dengan Allah. Mulut Allah tutup, sebab dalam dunia ni mulut dia akan bercakap bagi alasan kok tu, dia akan bagi belasan kok ni, dia akan bagi sebab kok tu, kok ni, dia akan kalih macam mana selagi dia boleh kalih. Tapi di akhirat kita tak boleh kalih, kita. Itu Nabi, dia didik kita supaya kita mencintai Allah. Bila kita nampak apa yang Allah dah buat kat kita, kita akan rasa takut untuk berbuat kejahatan kepadanya. Sebab itu Allah nyatakan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita syukur, Allah akan tambah nikmat. Tetapi bila kita kufur dengan Allah, Allah akan azab kita. Tuan-tuan, ingatlah ayat ni. Tuan-tuan, kita lawan Allah dengan nikmat Allah, tuan-tuan. Kita lawan Allah dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita buat maksiat dengan duit yang Allah bagi kat kita. Kita buat maksiat dengan tangan yang Allah bagi kat kita. Kita buat kejahatan dengan sihat yang Allah bagi kat kita. Tuan-tuan, masa kita sakit, kita minta dengan Allah sihat. Bila kita dah sihat, kita buat apa? Masa kita susah,
Kita tak boleh nak keluar rumah pun, kita minta dengan Allah. Tapi bila kita telah bebas macam ni, kita buat apa? Apa yang kita telah buat dengan nikmat ini? Apakah kita lupa tuan-tuan dengan nikmat ini? Tuan-tuan, Allah sentiasa perhati tengok kita apa yang telah kita buat. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita ini melampaui batas. Nabi didik kita, janganlah sekali-kali kita tidak ada perasaan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi didik kita tuan-tuan, Nabi dorongkan sekian sahabat dan umat Islam ini supaya berbuat kebaikan demi kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki hamba-Nya jadi orang baik, tuan-tuan, bila Allah menghendaki hamba-Nya kebaikan, Allah nak bagi kita kebaikan, apa kata Nabi? Allah gunakan kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana Allah gunakan kita? Iaitu Allah berikan kepada kita taufik dan Allah permudahkan kepada kita untuk berbuat kebaikan. Tuan-tuan, saya tanya diri tuan-tuan, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, berapa lama lah dalam hidup kita tak baca Quran? Berapa lama dalam hidup kita tak pegang mushaf Al-Quran? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, lama mana dah kita tak pegang Quran? Yang duduk atas rak, duduk atas mari. Lama mana dah kita tak baca Quran? Kalaulah mereka ni boleh cakap, mereka akan cakap, pasal apa hangpa tak pegang aku? Pasal apa hangpa tak mau tengok aku? Pasal apa hangpa tak mau cium aku dah? Pasal apa hangpa tak mau peluk aku dah? Betul lah Nabi kata, besok apabila akhir zaman orang akan tinggalkan Quran. Hampir saja, makin hampir kiamat, Nabi kata orang akan tinggalkan Quran. Kita kena tanya tuan-tuan, pasal apa aku tak boleh buat baik? Sampailah tuan-tuan, kita tak mampu nak lekapkan sembahyang sunat rawatib. Ba'diyah maghrib tak mampu tuan-tuan, ba'diyah isyak tak mampu tuan-tuan. Kita nak bangun malam sampailah tak mampu tuan-tuan. Walaupun diingatkan kepada kita setiap minggu, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ulama kata kat kita, antara sebab kita terhalang daripada kebaikan itu dosa. Kita pun duk pusing. Saya tak buat dosa. Jangan tengok sembahyang saya, tengok ujub sama, tengok takabur sama, tengok riak sama. Tuan-tuan, ada benda yang orang tak mau cerita, tapi saya cerita. Tuan-tuan, kita beli motor kedai Cina tu, hukum dia apa? Kita beli motor baru kedai Cina ni, cara hutang ni, hukum dia apa? Tuan-tuan, riba tuan-tuan. Dan dosa riba ni dosa besar. Dan Nabi kata, orang yang melakukan riba ini, dosa dia lebih besar daripada zina. Nabi kata, kalau kita hutang kedai 2 tahun tuan-tuan,
kita dalam melaksanakan riba dalam masa 2 tahun, tuan-tuan. Tuan-tuan, pernah tak kita rasa bersalah bila masa air mata kita jatuh disebabkan kita telah beramal dengan riba ini, ataupun kita bangga bawa motor kita ke hulu dan ke hilir, kita tunjuk dengan kawan-kawan kita. Tuan-tuan, Allah tak pernah lupakan kesalahan kita. Kita pun kata, tuan-tuan, kita kata saya perlu beli motor. Tuan-tuan, yang tu cerita lain. Saya nak bawa cerita ni bila kita melalui kesalahan dan kesilapan kepada Allah. Pernah tak kita mengadu kesalahan ini dengan Allah? Ya Allah, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil mataji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Orang beriman ini dia bangun 2/3 malam, dia buat apa? Dia munajat dengan Allah. Dalam keadaan dia takut dengan Allah, dalam keadaan dia tamak dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, pernah tak kita angkatkan 2 tangan kita, kita mengadu dengan Allah, ya Allah, ya Allah, aku telah melakukan dosa yang telah Engkau benci ni, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, aku perlukan motor ni, ya Allah. Aku dah tak ada kenderaan dah. Aku dah tak mampu dah, ya Allah. Tapi aku perlukan benda ni. Ya Allah, aku minta maaf, aku minta ampun, aku minta tolong, ya Allah, selesaikanlah perkara ni. Kita tak mengadukan dengan Allah, ya Allah, kami tahu salah. Ya Allah, aku tahu, ya Allah, yang ni salah. Yang mana kekasih-Mu kata dekat kami, tinggalkan pesanan ini kepada kami. Orang yang mengamalkan riba ini lebih dahsyat dosanya daripada orang yang melakukan zina, kata Rasulullah. Tuan-tuan, berapa biji motor kita beli dah? Tuan-tuan, orang yang amalkan riba ini, amal saleh dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara orang yang ditolak amal saleh dia, orang yang makan benda haram. Nak jaga, tuan-tuan. Nak jaga, tuan-tuan, benda-benda ni. Kita takut kita balik esok, tuan-tuan. Kita balik esok, kita ingat kanan kita masalah kita banyak. Kita ingat kebaikan yang ada pada kita banyak. Semayang saya 50 tahun. Puasa saya 60 tahun. Tuan-tuan, jika semayang kita, puasa kita, zakat kita, zikir kita, baca Quran kita tidak mampu meleburkan sifat kesombongan di dalam jiwa kita dan hati kita, apa jadi pada semayang kita? Semayang kita tak boleh leburkan, tak boleh hancurkan sifat mazmumah di dalam hati kita. Betapa kerahnya hati kita. Puasa kita bertahun-tahun tak mampu menghancurkan sifat mazmumah dalam hati kita. Betapa kerahnya hati kita. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu dapat cegah dari fahsyak dan munkar. Maknanya bahasa kita yang paling mudah, semakin kita semayang, semakin kita jadi orang baik. Orang yang tiap-tiap hari dia semayang, dia boleh jadi baik. Kita kena tanya, pasal apa kita tak boleh nak jadi baik lah?
Tuan-tuan, dalam hidup kita berapa orang yang kita maki ya tuan-tuan? Kita minta maaf dah dengan orang tu. Tuan-tuan, maki orang ni pahala ke dosa ke? Kita pernah tak jumpa orang tu? Bang, saya minta maaf bang sebab saya pernah maki bang. Kita bawa kereta, orang pun duk overtake kereta kita. Kita maki dalam kereta tuan-tuan. Kita nak cari mana orang tu? Kita nak cari mana orang yang kita maki ni tuan-tuan? Kita nak cari mana orang yang kita bodohkan ni tuan-tuan? Orang yang kita cilakakan ni tuan-tuan? Kita nak cari mana? Kita nak cari mana? Kita ingat kita boleh masuk syurga dengan apa yang kita buat, tetapi tatkala kita dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar, maka orang-orang ini akan datang jumpa kita. Ya Allah, kami nak tuntut kesalahan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuan-tuan, kalau semua orang pergi tuntut kat kita, kita dapat apa? Kita boleh apa? Lalu orang kata kat saya, tuan-tuan ingat tak syair Imam Asy-Syafi'i? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia tuan-tuan, fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil aziz. Imam Syafi'i kata apa? Tuhanku, aku ni tak layak masuk syurga. Ni tara Imam Syafi'i tuan-tuan. Tuan-tuan, saya syair Imam Syafi'i ni saya fikir tuan-tuan. Pasal apa Imam Syafi'i kata lagu tu? Wahai Tuhanku, aku ni tak layak masuk syurga. Kalau ikut kita memang tak layak tuan-tuan. Nak layak apa? Kita duk amal riba lagi, kita duk kata orang lagi, kita duk maki orang lagi, kita duk sombong lagi. Sampai Nabi kata tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah sombong. Nabi kata la yadkhul jannah. Nabi kata takkan dibenarkan oleh Allah masuk syurga. Maka kita tengok syair Imam Ghazali, Tuhanku, aku ni tak layak masuk syurga. Memanglah tuan-tuan, kita duk tengok diri kita, memang kita tak boleh masuk lah. Tapi Imam Syafi'i dia baca lagi, wala aqwa ala naril jahimi, dan aku juga tak kuat masuk neraka. Ya Allah, aku tahu dah diri aku ni tak boleh masuk syurga. Memang tak boleh masuk syurga mah. Sebab kita ni terlalu jahat. Yang paling jahat, apa kata Sayyidina Aisyah, iaitu mereka yang tak rasa yang dia jahat, kata Sayyidatina Aisyah. Yang ni paling jahat. Orang yang tak rasa diri dia jahat, inilah di antara sifat kibir yang tersembunyi di dalam hati dia. Tuan-tuan, orang sombong dia tak pernah rasa diri dia jahat. Dia sombong tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak ayat sujud sejadah yang kita ada sujud tiap-tiap minggu? Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka yang boleh buat yang Allah kata tadi ni, mereka yang beriman dengan ayat Allah ni tadi, yang percaya dengan Allah, percaya dengan Quran, yang mereka boleh sujud dengan Allah, boleh tasbih dengan Allah, mereka yang tak ada sifat sombong dengan Allah. Ni tuan-tuan, Nabi ajar kita.
baik itu umur yang ada pada diri kita ni tuan-tuan, kita belajarlah gunakan pada kebaikan. Saya nak cerita, kita masing-masing ada zaman silam masing-masing. Saya ada zaman silam saya, tuan-tuan ada zaman silam tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala tak tengok zaman silam kita. Jika kita mau kembali kepada Allah. Tetapi jika kita semua tak mau mengaku zaman silam kita kepada Allah, dengan kita tak mau menjadi orang yang baik pada sisi Allah, maka zaman silam kita akan mengheret kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak masuk syurga ni bukan senang, tuan-tuan, susah. Susah tuan-tuan, nak masuk syurga ni susah. Saya cakap dengan anak-anak saya kata masuk syurga ni bukan dengan semayang saja. Hang kena jaga mak dan ayah. Dia tanya, mak dan ayah ni pernah kecil hati ya dengan kita? Semayang saja tak memadai tuan-tuan kalau kita menjadi anak yang derhaka dengan mak dan ayah kita. Tuan-tuan, masa mak ayah kita ada, pernah tak kita sakitkan hati dia? Tuan-tuan, kita sebagai anak yang paling kita takuti ketika mak dan ayah kita dia bawa kecil hati dia masuk dalam liang lahat. Dan kita tak tahu yang dia pernah kecil hati tuan-tuan dalam hidup kita. Mohong tuan-tuan, seorang ayah, seorang ibu tak pernah kecil hati dengan anak-anak dia. Lagi-lagi seorang ayah, dia selalu pendam dalam diri dia. Dia tak bawa pun, dia tak beritahu ke anak dia. Kadang-kadang dia tak beritahu ke isteri dia yang dia pernah kecil hati dengan anak-anak dia. Tuan-tuan, siapa antara kita yang pergi jumpa mak dia, yang pergi jumpa pak dia? Mak, saya minta maaf dan tolonglah mak redakan saya dunia dan akhirat. Siapa yang pergi jumpa ayah dia, jumpa ayah dia, minta maaf dengan ayah dia? Ayah, saya minta maaf dengan ayah, dan saya minta redha dengan ayah dunia dan akhirat, kerana saya tak boleh jaga mak dan tak boleh jaga ayah macam mana mak dan ayah jaga saya. Saya tak mampu nak jaga mak dan jaga ayah daripada segala sudut seperti mak dan ayah jaga saya. Tuan-tuan, sekarang ramai orang masukkan mak-mak dia dan ayah dia rumah orang tertua, tuan-tuan. Ni dengan mata kepala saya, tuan-tuan. Lepas tu Nabi kata orang bijak bukan orang yang ilmu banyak. Orang bijak, Nabi kata, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata orang bijak, orang yang lawan nafsu dia, yang tak mau jadi orang baik. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia akan beramal bagi barang selepas kematian dia. Dia akan fikir, besok kalau aku mati aku jadi apa? Sebab itu tuan-tuan, Allah bagi kita ruang macam mana yang disebut oleh pengerusi tadi. Surau kita nak buat masjid 6 juta. Ruang tu ada di tempat tuan-tuan. Peluang ini ada di tempat tuan-tuan. Tuan-tuan, kebutlah peluang. Kita kata kita sayang Allah. Macam mana kita jaga rumah Allah, tuan-tuan. Lepas itu kadang-kadang saya sebut di kuliah dia, kita ni dosa yang banyak. Tolonglah cari satu peluang alternatif, jalan alternatif yang boleh kita mendapat rahmat Allah.
Satu contoh saya bagi tuan-tuan. Apa salah kita bayar tuan-tuan duit api ayak tuan-tuan, surau kita tiap-tiap bulan? Kita harap macam ni. Mudah-mudahan dengan aku terangkan rumah Allah, lalu kubur aku besok Allah terangkan. Tuan-tuan, orang kata awak, Ustaz, duit api masjid, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, duit api masjid 400, saya tak ada duit. Tuan-tuan, tak bolehkah kita laburkan RM10 sebulan untuk rumah Allah? Tak bolehkah tuan-tuan, yang bagi kita gaji ni, yang bagi kita kerja ni Allah Ta'ala, tuan-tuan? Tak bolehkah tuan-tuan setiap bulan kita hulur RM10 untuk masjid? Tak bolehkah setiap bulan kita hulur RM5 untuk masjid? Ya Allah, aku dapat gaji, ya Allah, 1,500 sebulan. Aku tolak kat sana, aku tolak kat sini, aku tolak duit ni, tolak duit sekolah anak. Ya Allah, yang tinggal kat aku dah 400. Aku mampu bagi sikit saja untuk engkau, ya Allah. Aku mampu bagi RM10. Apa salah kita main masjid, kita masuk dalam tabung masjid, masuk RM10, ya Allah, tak sampai pun berapa peratus dalam rezeki yang kau bagi dekat aku ni, ya Allah. Mudah-mudahan besok kalau aku mati, aku masuk dalam liang, ya Allah, tatkala kubur aku ni gelap, tolonglah terangkan dengan nilai RM10 ni, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, Nabi kata kita tak akan tinggalkan padang mahsyar selagi kita akan ditanya beberapa perkara. Antara perkara yang akan ditanya oleh Allah, bab harta, bab duit. Kita tak boleh tinggalkan padang mahsyar selagi kita tak selesai ditanya pasal duit. Tuan-tuan, kalau tanya pasal duit ni, kat mana kau belanjakan duit? Duit ni dapat dari mana? Kita salurkan ke mana? Ish, tak lepas dah. Tak lepas dah, tuan-tuan. Tak lepas dah. Memang kita tak lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Nabi didik kita supaya tidak jemu di dalam ibadat walaupun badan kita dalam keadaan keletihan. Macam mana Nabi tarbiyah sahabat-sahabat, walaupun letih, walaupun sakit, Nabi suruh besarkan ibadat. Hari-hari Nabi tanya pada sahabat, siapa yang telah bersedekah, siapa yang telah ziarah orang sakit. Tuan-tuan, Nabi sampai tanya macam ni. Tuan-tuan, tanyalah diri tuan-tuan, tiap-tiap hari aku bersedekah. Dia tanya diri kita, tuan-tuan. Sampai Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah, ubatlah penyakit kamu dengan sedekah. Nabi kata, ubatlah penyakit kamu dengan sedekah. Tuan-tuan, Allah tak tengok banyak ke, tak tengok sikit ke? Allah nak tengok kita boleh buat tak? Allah nak tengok kita mampu tak serahkan kembali nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan, bukan orang mati saja kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada dia kita mai, daripada dia juga kita kembali. Tuan-tuan, bukan tubuh saja mai dari dia, semua yang ada pada kita mai dari dia, adalah kurnia daripada Allah, pemberian daripada Allah. Mana pulangan kita kepada Allah? Kadang-kadang mai tabung masjid, tuan-tuan, kita berkira mai tabung masjid, kita berkira, tuan-tuan, sebenarnya Allah nak tengok saya.
Kau sayang aku ke kau sayang duit yang kau bagi? Kau sayang aku ke kau sayang duit yang aku bagi? Sebab itu tuan-tuan, hidup kita tak macam hidup orang dulu-dulu. Keberkatan hidup kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita takut tuan-tuan, ketika kita terlalu sayang dengan dunia ni, mati kita sakit sangat. Yang ni paling kita takut. Dan apa Nabi didik kat kita? Nabi didik kat kita sentiasa ada perasaan rindu untuk berkhidmat kepada Allah. Nabi ajar kita gemar di dalam berkhidmat kepada Allah, gemar di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang malam ni saya harap sangat, saya dan Tantan harap sangat. Ustaz harap apa? Nabi kata kat kita macam ni. Nabi kata, siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai dengan orang yang sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Malam ni tuan-tuan, saya harap tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, kita dapat sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Pasal apa kami kena buat, Ustaz? Sebenarnya amal soleh kita dah hilang lama. Nabi bagi peluang ni kat kita. Siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, Nabi kata, menyamai dengan dia telah melakukan salat ibadat pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, tapi kalau kita rasa ibadat kita banyak, jangan buat tuan-tuan. Tapi saya harap sangat dengan tuan-tuan pada malam ni, semua kita pakat-pakat, kita jangan tinggalkan malam ni sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, sama-sama kita buat dengan rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami buat pada malam ni kami dapat kurnia seperti mana yang telah dijanjikan oleh kekasih kami, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak diri saya ajak tuan-tuan, sama-sama tuan-tuan, sebab kita tak tahu, mungkin esok adalah hari terakhir untuk kita. Kita tak tahu tuan-tuan, mati ni tak tahu tuan-tuan. Mati ni suka tak suka tetap mati, bersedia tak bersedia tetap mati. Kita terima, kita tak terima tetap mati. Tetapi apa yang kena fikirkan, bagaimana kita mati. Macam mana aku mati? Aku boleh tak mati husnul khatimah? Boleh tak aku ni mati husnul khatimah? Kita kata boleh. Boleh tak aku mati sebut Allah? Tuan-tuan, masa hidup ni pun kita lupa Allah Ta'ala. Masa hidup ni kita lupa Tuhan, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni banyak mana kita sebut nama dia. Hari ni banyak mana kita sebut nama Allah, tuan-tuan. Kalau masa hidup ni pun kita lupa Allah, bagaimana keadaan mati kita besok boleh ingat nama dia? Hidup ni pun kita tak mampu nak sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kita adik sebut nama orang, kita adik sebut dunia, kita adik sebut pasal orang, kita sebut cerita dunia saja. Mampukah orang yang masa hidupnya yang selalu duk sebut nama selain nama Allah, cerita yang akan cerita selain daripada cerita Allah, ketika sakaratul maut dia mampu sebut nama Allah. Tuan, ni pengalaman kita.
Kita duk tunggu orang sakaratul maut, orang nazak tuan-tuan. Kita belum jumpa lagi tuan-tuan. Belum lagi kita jumpa orang yang boleh sebut Allah pi. Yang kita jumpa, dia duk mengerang tuan-tuan. Tuan-tuan, mengerang tu Nabi kata kerana dia menanggung kesakitan sakaratul maut. Tuan-tuan, masa kita sakit gigi, tuan-tuan ingat tak duit tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak orang sekeliling tuan-tuan? Kita duk tumpu dengan sakit kita. Kita tumpu dengan sakit kita. Kita tak ingat semua. Duit kita dalam bank, kita tak kisah. Duit kita dalam tabung haji, kita tak kisah. Apa yang ada kita tak kisah. Kita fikir gigi kita sakit, duk nyut, 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 nyut. Ketika sakaratul maut, ketika itu Nabi kata bukan sebatang gigi, semua urat, semua daging, semua tulang, Nabi kata sakit. Tuan-tuan, masa sakit gigi pun kita tak boleh ingat Tuhan. Masa sakit gigi pun kita tak mampu ingat Tuhan tuan-tuan. Bolehkah sakaratul maut kita ingat dia? Tuan-tuan, kalau kita mati dalam keadaan tak boleh sebut nama Allah, kita tetap masuk syurga sebab kita ada iman. Tapi kita tak mau kita melalui neraka dahulu daripada dapat masuk syurga. Pernah orang tanya kat saya, Ustaz, kalau kita tak boleh sebut nama Allah, kita tak boleh masuk syurga ke? Boleh, sebab kita ada iman. Tapi yang kita tak mau, yang kita tak mampu, kita nak masuk neraka Allah. Sebab Allah cerita neraka ni dahsyat. Mana Allah cerita neraka ni dahsyat tuan-tuan? Allah ingat kat kita tiap-tiap pagi Jumaat. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Apa kata Allah? Allah kata orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang mengekalkan dosa kecil dan dosa besar. Tentang apa dosa kecil yang kita tak buat lagi, yang kita tak boleh tinggal lagi. Apa dosa besar yang kita tak boleh tinggal lagi. Kalau masih ada, kita tak boleh buang lagi dosa kecil, kita tak boleh buang lagi dosa besar. Kita fasik tuan-tuan. Fasik, ini janji Allah Ta'ala. Ini bukan cakap saya tuan-tuan, ini cakap Allah. Saya mungkin mohong tuan-tuan, takkan Allah mohong tuan-tuan. Allah kata orang fasik, wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar, dia akan masuk neraka tuan-tuan. Macam mana orang duduk dalam neraka? Allah ni baik kat kita. Semua perjalanan hidup kita diceritakan oleh Allah dulu. Kalau orang masuk neraka, orang jadi macam ni. Tuan-tuan, Al-Quran ni macam Allah cerita kat kita. Al-Quran ni tuan-tuan macam Allah bercerita kat kita. Tuan-tuan, dalam Al-Insan, perasan tak? Ayat awal, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah kata apa? Kami dah bagi hidayah, dah utuskan Rasul, dah bagi akal. Hampa fikirlah nak pilih jalan mana? Nak pilih jalan syukur ke? Nak pilih jalan kufur? Kalau jalan syukur, yang ni syurga.
Kalau jalan kufur, yang ni neraka. Allah cerita kat kita, syurga macam ni, orang syurga macam ni, orang neraka macam ni. Kita pilih tuan-tuan. Orang kata kita tak boleh pilih, Ustaz. Ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, takdir ni boleh berubah?" Boleh, Nabi kata. Dengan dua jalan, Nabi kata. Pertama, dengan doa. Kedua, dengan amal saleh. Tuan-tuan, Nabi ajar kita, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ingat dekat Engkau. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi ni dia lupa Tuhan tak tuan-tuan? Pasal apa Nabi doa macam tu? Nabi ni dia lupa Tuhan tak? Tak, Nabi didik kita. Nabi didik kita yang selalu lupa Tuhan, yang selalu lupa Allah, kita. Yang selalu tak ingat Allah, yang selalu lupa Allah, kita. Kita tuan-tuan, kita yang lupa dia. Itu Nabi didik kita, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ada zikrika, ingat kat Engkau, jangan kami lupa Engkau ya Allah. Kami boleh ilmu ni sebab Engkau bagi, jangan kami lupa diri. Masa kami bodoh dulu, kami tak pandai nak bodohkan orang. Bila kami dah mula pandai sikit, kami mula nak bodohkan orang. Kami dah mula pandai cari salah orang. Kami terlupa salah kami sendiri. Kami duk sibuk selakkan orang, kami terlupa nak selakkan kami sendiri. Ya Allah, dulu masa kita miskin dulu, Allah tak bagi kita duit, kita rendah diri tuan-tuan, rendah diri. Allah baru bagi kita kereta sikit sangat. Sikit sangat kereta Allah bagi kat kita ni. Kita mula lupa dia. Nak bersedekah pun takut, nak buat baik pun takut, nak tolong orang pun takut. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sentiasa bercita-cita untuk mendapat akan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, siapa yang Allah redha? Satu, di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Kalau kita takutkan makhluk, kita nampak dia, kita lari. Kalau takutkan Allah, semakin kita takut, kita semakin dekat dengan Allah. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, kita semakin dekatkah semakin jauh dengan Allah? Umur kita makin bertambah tuan-tuan, bukan makin kurang. Umur kita makin naik, tambah. Tapi kita dengan Allah macam mana? Baik itu saya selalu pesan dengan diri saya. Di sini pun saya ingatkan tuan-tuan juga. Dah berapa malam ni, setiap kuliah saya ingatkan kawan-kawan semua. Kita tuan-tuan, cubalah himpun amalan sendiri. Antaranya, himpunlah surah Al-Ikhlas tuan-tuan. Kita himpunlah surah Al-Ikhlas sehari 100 ya.
Kalau sehari 100, sebulan dah 3,000 tuan-tuan. Jangan banyak tuan-tuan, tak mau banyak-banyak. Kita bukan orang yang kuat. Kita impun sehari 100 tuan-tuan, sehari 100 ni tak sampai setengah jam tuan-tuan baca bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kata 3 kali menyamai dengan membaca sebuah Al-Quran. Kita ni orang malas tuan-tuan. Kita jangan harap kita lepas mati orang bagi kat kita qul huwallahu ahad. Belum tentu orang nak kesian kat kita tuan-tuan. Belum tentu orang nak kesian kat kita. Sebelum kita mau orang kesian kat kita, kita kesiankan dari kita. Kita impun bagi tuan-tuan Al-Ikhlas 100 kali. Dan jangan tinggalkan selawat setiap hari tuan-tuan 10 kali ya. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali kita berselawat maka Allah berselawat kat kita 10 kali. Tuan-tuan, kalau 10 kali hari itu kita dapat 100 rahmat tuan-tuan. Rahmat ini kita tak tahu kita selamat ke. Tuan-tuan, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sikit. Saya baca selawat hari-hari tak banyak tuan-tuan. Tak banyak, saya punya selawat tak banyak. Tak sampai pun 10,000, tak sampai. Tuan-tuan tahu yang mana pernah dengar kuliah saya dan dengar dia tengok di media masa. Saya dah buka sekolah tuan-tuan, 3 sekolah saya. Pelajar saya tak ramai, dalam 150 orang. Sekolah saya baru ya. Satu sekolah saya umur 40 tahun. 40 tahun ni zaman daripada almarhum orang tua saya. Tuan-tuan yang lama-lama kenal almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali Hazmullah. Dulu dia rajin kuliah di Masjid Besia lama. Ya. Masa dia kuliah di kawasan Besia Sierra Panas dulu, saya ikut dia, saya yang bawa dia. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, dia popular pada tahun 86 dulu dengan kaset Ubat Hati. Yang tu ayah saya. Saya anak yang ketiga tuan-tuan. Dan sekolah yang saya buka tuan-tuan umurnya 24 tahun. Saya nak habaq berkat daripada selawat. Kami tuan-tuan, pelajar-pelajar madrasah, tiap-tiap hari kami akan baca selawat lepas subuh 100 kali. Yang ni paling minimum tuan-tuan. 100 kali ni kira macam amalan yang mesti buat. Alhamdulillah, bulan Maulud baru ni tuan-tuan, kami satu madrasah baru saja habiskan selawat 35,000 setiap seorang. Pasal apa Ustaz buat macam ni? Saya nak cerita tentang berkat selawat dan perjalanan madrasah. Saya madrasah tuan-tuan, saya tak ambil apa-apa yuran dari pelajar saya. Yuran saya tak ambil, yuran makan, yuran minum, yuran apa sekalipun, satu yuran kita tak ambil. Nak bagi-bagi, tak mau bagi sudah. Tuan-tuan, kami perlukan sebulan 60,000 ringgit tuan-tuan. Api, air, makan, duit pasar satu hari lah 800 ringgit tuan-tuan. Lah ikan tengah mahal 800 ringgit sehari. Bukan 80 ringgit tuan-tuan, 800 ringgit satu hari kami perlukan. Tuan-tuan kali sendiri dengan 30 hari. Saya perlu bayar api air sebulan 10,000 ringgit minimum. Saya perlu berikan gaji guru seminggu 7,000 ringgit tuan-tuan. Tuan-tuan kali sendiri. Saya cerita ni tuan-tuan kali sendiri. Kami tak buat yuran, kami tak buat apa. Tapi kami tak mau tinggal selawat. Sebab Nabi janji macam tu, satu selawat maka Allah akan bagi 10 rahmat. Alhamdulillah tuan-tuan, tak kala saya maukan duit, saya perlukan duit, maka duit dalam akaun kita tetap ada tuan-tuan. Puluhan tahun macam tu. Ni bulan 12 ni saya nak buat pula camp cuti sekolah. Tiap-tiap tahun tak pernah kurang daripada 500 orang. Satu duit pun saya tak minta tuan-tuan. Camp cuti sekolah yang kita buat
Sepanjang camp ini kami perlukan hampir RM50,000 laksanakan program ini. Hampir 500 orang, 700 orang. Masak kami makan, semuanya, tempat tidur kami sediakan. Tuan-tuan, alhamdulillah kami dapat laksanakan 14 tahun. Orang tanya saya, Ustaz, siapa sponsor Ustaz? Saya kenal kan, mau dia kata. Mau Ustaz? Cuba abang nama dia. Ni apa elok-elok? Alif Lam Lam Ha. Ni sponsor saya. Macam mana Ustaz boleh dapat sponsor yang ni? Dia kata. Mana dia kata? Dalam Quran dia sebut macam mana? In tansurullaha yansurkum. Jika mana kau bantu agama Allah, Allah akan bantu kamu, kata Allah. Allah kata kat kita lagi, uzkuruni azkurkum. Kalau kau ingat aku ingat kau. Kalau kau tak lupa aku tak lupa kau. Macam mana Allah ingat kita? Allah ingat kita dengan Allah kurniakan rahmatnya atas kita. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan buka dalam ayat surah Asy-Syu'ara, kalau tak silap saya 78 sampai 83. Tuan-tuan, saya baca ayat tu saya teriak tuan-tuan. Saya baca ayat tu saya menangis tuan-tuan. Balik rumah tuan-tuan buka surah Asy-Syu'ara kalau tak silap saya. Betul tak? Asy-Syu'ara ayat mula 78 sampai 83. Tuan-tuan baca sendiri, baca dengan makna dia. Allah kata apa kat kita? Balik ni buka tuan-tuan, tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok dengan makna sekali. Saya baca ayat dan saya tengok makna dia tuan-tuan. Kita tak sedar ayat mata kita jatuh. Allah kata apa dalam ayat? Allah kata, Allah abad dengan kita, engkau ni daripada tak ada aku ada kan, kata Allah. Bahasa kita mudah, yang jadikan kau ni aku. Allah kata, ketika engkau lapar aku bagi makan. Allah kata kat kita, Allah kata kat kita, ketika engkau sakit, aku yang sembuhkan sakit kau. Allah beritahu kat kita tuan-tuan. Allah beritahu kat kita. Sebab itu Allah kata kat kita, uzkuruni azkurkum. Kau kalau tak lupa aku tak lupa kau. Macam mana? Ketika kita lapar, dia yang bantu kita mudah urusan untuk kita boleh makan. Ketika kita susah, dialah yang tolong kita lepaskan kesusahan itu. Ketika kita perlukan segala perkara, dialah yang akan siapkan segala perkara itu. Cuma apa yang perlu ada kat kita, yakinlah dengan Allah. Sebab Allah kata macam tu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Tuan-tuan, bukan suruh baca ayat tu, tapi suruh yakin dan beramal dengan ayat tu. Bukan suruh baca saja. Kalau kita mau tuan-tuan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah selesaikan segala masalah kita. Takut dengan Allah. Macam mana takut Ustaz? Kalau kita tak boleh buat baik, kita takut. Kita tak boleh bangun malam, kita takut. Kita tak boleh baca Quran, kita takut. Kalau kita tak boleh zikir, kita takut. Macam mana takut Ustaz? Kalau aku buat jahat, aku takut. Kemudian apa kata Allah? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang serah diri dengan Allah, Allah cukupkan segala keperluan dia. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni 8.50 malam.
pertemuan saya dengan tuan-tuan, dan saya minta maaf banyak-banyak sebab saya tak dapat bagikan apa yang tuan-tuan mahu. Jadi mungkin ini pertemuan kita yang pertama, kita tak tahu mungkin ini pertemuan kita yang terakhir. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Sebab kita masing-masing umur yang lahat, tuan-tuan. Saya pun umur yang lahat, tuan-tuan umur yang lahat. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini dapat menjadikan asbab untuk kita syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan nanti balik buka Quran, tuan-tuan bukalah surah Al-Hash, Alif Lam Ha Shin Ra, Al-Hash, ayat yang ke-24. Kalau paling mudah, ayat yang terakhir, lau anzalna hazal Quran, kat ujung sekali. Nabi kata apa? Siapa yang baca ayat yang ke-24, ayat 24 kan, kalau tak silap, betul? Al-Hash ayat 24. Cuba tengok Al-Quran Al-Hash ayat yang ke-24. Tuan-tuan, Nabi kata siapa yang beramal dengan ayat ini, Nabi kata akan dikurniakan mati dalam keadaan yang syahid. Mudah ya tuan-tuan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Tuan-tuan, saya alhamdulillah daripada umur saya belasan tahun lagi saya tak tinggal tuan-tuan, sebab saya dapat ni daripada almarhum orang tua saya. Bila kita tengok kitab hadis, tengok dalam Al-Azkar, kita jumpa benar ni. Syarah An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan, Nabi ni cukup sayang kat kita. Dia tahu dah kita ni lemah. Jadi kita harap tuan-tuan, dengan apa yang Nabi peruntukkan kat kita, tak susah pun. Tuan-tuan baca lepas maghrib, tuan-tuan baca lepas subuh. Baca lepas maghrib. Saya tadi pun lepas maghrib, sebab itu saya tak suka jadi imam tuan-tuan. Sebab banyak ada yang saya nak baca tak lepas. Kita nak baca yang kita dah biasa baca tak lepas. Lepas maghrib kita baca Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita baca 3 kali. Besok pagi lepas sembahyang subuh kita baca 3 kali. Tuan-tuan, kita mau orang jahat, tapi kita harap dengan Allah. Ya Allah, aku tahu aku jahat. Kita sedar kita jahat, tapi kita harap dengan Allah supaya Allah kurniakan kita akhir hayat kita dalam keadaan yang mati dalam keadaan mati yang syahid. Tak dapat syahid dunia akhirat, dapat lepas siksa kubur menjadilah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat ni saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi sebelum saya tutup, ada 3 permintaan saya. Yang pertama, tuan-tuan tolong doakan saya, doakan anak isteri saya, cucu saya, menantu saya, keluarga saya, adik-beradik saya, semua anak-anak saya, anak-anak yang ikut saya. Sebab mereka ni bukan daripada madrasah kami, ada daripada Kulim, ada daripada Lostar, ada daripada Penang. Jadi mereka ni sama-sama dengan saya atas dasar kasih sayang. Dia tolong doakan mereka. Mereka buat kerja bukan kerana keduniaan. Tolong doakan sama-sama. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang salah, mati dalam keadaan yang salah, dan selepas mati dikira sebagai orang salah. Itu yang pertama. Kedua, saya nak minta tuan-tuan tolong doakan madrasah kami. Madrasah kami ada 2 madrasah di Selangor dan 1 madrasah di Kuala Terengganu. Jadi Kuala Terengganu ni baru 8 bulan tanah yang diwakafkan oleh seorang hamba Allah di Kuala Terengganu, dan alhamdulillah kami sedang buat masjid ini. Sekarang ni telah hampir ke fasa, dah hampir masuk fasa akhir, dah 80%. Tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan apa yang saya buat diredai oleh Allah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya minta doa, tuan-tuan jangan risau, saya tak minta duit tuan-tuan.
Nah, di ustaz ni sebut pasal sekolah, dia nak minta duit orang. Ya, dak saya memang perangai saya tak minta duit orang. Nah, saya minta doa saja. Minta doa saja. Yang ketiga, saya berharap surau diri jemaah Wan Nur ni tidak berkecil hati dengan saya, sebab saya tak terima apa-apa pemberian daripada pihak surau dan pihak masjid. Jadi apa-apa pun saya tak terima. Saya tak terima sampai surat apa-apa kan. Jadi jangan kecil hati dengan saya. Ni bukan surau Wan Nur saja. Kalau tak percaya tuan-tuan tanya hak yang pacak kamera ni. Depa ikut saya bertahun dah. Jadi saya pergi mana pun, seluruh semenanjung Malaysia, saya pergi mana pun saya memang tak terima. Sebab saya nak ambak dengan tuan-tuan apa dia. Ni nak cerita ni, saya minta maaf dulu awal-awal. Awal-awal saya minta maaf ni. Pasal apa? Saya bukan orang baik. Saya sebut dengan tuan-tuan, masing-masing ada sejarah silam kita masing-masing. Kita tak tahu kita boleh masuk syurga, tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan orang baik tak apa. Tuan-tuan orang surau, orang masjid. Tuan-tuan orang kaki semayang malam, kaki baca Quran. Saya bukan tuan-tuan. Tapi Allah letak saya di tempat yang macam ni. Saya mau apa yang saya buat ni, Allah bagi ruang ini supaya ia jadi amal soleh saya. Saya tak mampu buat macam tuan-tuan buat. Saya mampu buat macam ni ya. Saya mampu buat sekolah, tolong orang. Saya mampu hantar pelajar saya pergi luar negeri dengan duit kita sendiri. Kita tak minta apa-apa. Mereka nak mengajarkan, mereka tak mau mengajarkan, tak apa. Janji saya boleh buat baik. Orang selalu tanya saya, ustaz buat macam ni, apa ustaz dapat? Saya tak mau apa-apa dalam dunia ni, sebab Allah dah bagi saya dunia macam-macam dunia tuan-tuan. Dunia macam-macam dunia Allah bagi kat kita. Tapi kita tak mau. Di akhirat besok, di padang mahsyar besok, kita merangkak kat sana, kita minta tolong kat sana, kita menjerit kat sana. Tak ada pasal tuan-tuan, tak ada pasal. Dalam dunia orang boleh hangkat kita, tapi kita tak mau. Di akhirat besok Allah pijak kita, malaikat pijak kita. Kita tak mau tuan-tuan. Kita mau apa yang kita buat dalam kehidupan ni, macam mana ada dalam dunia, macam tu kita mau di akhirat tuan-tuan. Kita tak mau orang muliakan kita dalam dunia, tetapi di akhirat kita dapat sehina-hina tempat, sehina-hina perkara. Kita tak mau tuan-tuan. Jadi sebab itu saya minta maaf dengan seluruh ahli tadbir masjid, supaya tak bertindak apa-apa lah. Ya tuan-tuan, minta maaf. Jadi setakat ni saya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami tadahkan dua tangan kami ya Allah yang penuh kesalahan, yang penuh kesilapan. Sama ada salah tu kami ingat ataupun kami dah lupa ya Allah. Ampunkanlah salah kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami angkatkan dua tangan kami ya Allah dengan penuh dengan kerendahan hati kami ya Allah. Makbulkanlah dan mudahkanlah urusan surau diri Jumaat ini ya Allah, untuk mendapatkan dana ya Arhamar Rahimin sebanyak 6 juta ya Arhamar Rahimin untuk membina Masjid Wan Nur ini ya Allah. Ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah. Mudahkan urusan ahli qaryah ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun hamba yang berdoa ini dalam keadaan yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan silap dan salah, tapi tolonglah dengarkan doa kami ya Allah. Jangan kau tolak doa kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu, kurniakan atas kami husnul khatimah tatkala kami sakaratul maut ya Allah. Jangan kau keluarkan lidah kami daripada menyebut nama-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, walaupun kami dapat menyebut asma'-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, maka kau matikanlah kami ya Allah. Ya Allah, maka jadikanlah sakit baki umur kami ya Allah. Kami dapat melakukan kebaikan, dan jadikanlah sakit baki dan akhir umur kami ini ya Allah. Kami dapat meninggalkan segala kejahatan ya Allah. Ya Allah, tinggalkanlah, cabutkanlah akan kejahatan dalam diri kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami masih tak boleh tinggal kata orang ya Allah.
Tolonglah ya Allah, kami masih tak boleh tinggal maki orang ya Allah. Tolonglah hilangkan daripada kami kejahatan itu ya Allah. Kami tak boleh tinggal lagi sombong ya Allah. Angkatkanlah kesombongan pada kami dan gantikan dengan tawaduk dan rendah diri ya Arhamar Rahimin. Wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, اسمع دعاءنا واستجب دعاءنا وتقبل دعاءنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.